kembali lagi bersama saya Swita di Sejawellery. Oke, hari ini kita sembang santai. Saya akan menjawab soalan daripada viewer. Oke, kita pergi kepada soalan yang pertama. Oke, soalan yang pertama, apakah yang mempengaruhi harga emas turun naik? Oke, alright. Saya akan lampirkan juga sumber-sumber rujukan yang saya perolehi daripada soalan-soalan ini. Alright. Yang pertama, situasi ekonomi. Situasi ekonomi dunia di mana apabila ekonomi baik, harga emas pun akan menurun. Apabila ekonomi tidak menentu, harga emas akan meningkat. Seperti apa yang kita lalui sekarang di seluruh negara, yaitu pandemik COVID-19, kan? Alright. Yang kedua pula adalah situasi politik, di mana berlaku ketidakstabilan politik dunia. Jadi harga emas akan meningkat. Tapi sekiranya dia bukan sekiranya. Bila harga emas itu bila harga emas pula. Oh my gosh. Apabila politik stabil, politik stabil, harga emas itu akan menurun. Di mana apa yang berlaku sekarang, sebelum ini krisis politik, yaitu peralihan kuasa politik dunia, kan? Presiden Amerika yang baru, salah satunya lah. Dan yang ketiga pula adalah permintaan dalam pasaran. Permintaan dalam pasaran, di mana yaitu demand yang tinggi. Demand yang tinggi, maka harga emas pun akan meningkat. Apakah contoh-contoh demand yang tinggi ini? Industri daripada perindustrian, terutama yang elektronik, memerlukan emas. Begitu. Dan pelaburan fizikal. Pelaburan fizikal ini, bank-bank membuat pelaburan yang memerlukan emas fizikal. Lepas itu, permintaan reserve bank-bank pusat, di mana bank-bank pusat ini akan beli emas secara banyak, dan tujuan dia adalah untuk reserve negara. Begitu. Lepas tu permintaan simpanan. Permintaan simpanan. Permintaan barang perhiasan. Pembuat atau tukang-tukang kilang-kilang ni kan, dia akan membuat permintaan ini untuk menghasilkan barang kemas. Begitu. Alright, yang keempat pula adalah inflasi, di mana inflasi ini peningkatan nilai mata wang. Peningkatan nilai mata wang ini, di mana emas pada masa ini dia akan memainkan peranan sebagai pelindung nilai. Disitulah fungsi emas ini. Lepas tu yang kelima, nilai USD. Nilai USD, harga emas ini diniagakan. Harga emas diniagakan dalam mata wang USD, US dollar. Lepas tu apabila US dollar menurun, harga emas pun akan meningkat. US dollar meningkat, harga emas akan menurun. Begitulah. Diharapkan jawapan ini terjawab, dan boleh rujuk ke Mr. Google, dan boleh juga lihat rujukan-rujukan yang saya lampirkan. Dan kita ke soalan yang kedua pula. Jom kita tengok soalan yang kedua. Apa pula emas pound? Emas pound ini kita kenali sebagai 18 karat, 18K, yaitu 750%, di mana 75% itu adalah emas tulen, dan 25% itu pula adalah campuran daripada bahan lain macam besi, tembaga, aluminium, dan sebagainya.
Oke, kita menjawab pula soalan apakah itu emas putih? Emas putih adalah satu proses pelunturan ataupun bleaching. Oke, tidak sesuai untuk pelaburan di mana susut nilai boleh mencapai sehingga 70% apabila kita menjual balik. Dan hanya sesuai untuk perhiasan ataupun sebagai kenang-kenangan. Diharapkan jawaban soalan tadi sudah terjawab dan tidak lagi pening. Okey, dan kita pergi kepada soalan seterusnya. Jom kita tengok soalan dia dulu. Okey, kita teruskan. Sebenarnya ini macam bukan soalan kan, tetapi 1000 tanda tanya. Kenapa emas tu gramnya kecil saja, tetapi mahal kos upah dia. Alright, jom kita tengok dulu apakah ini kos upah. Alright, kos upah, kos upah ini untuk upah tukang, untuk pos tukang, di mana dibayar untuk tukang-tukang emas ini. Mereka bentuk, tukang-tukang ini mereka bentuk emas, mereka bentuk emas. Semakin unik, semakin rumit mereka bentuk ini, kos upah itu semakin mahal. Sebenarnya bukan senang untuk kita mereka bentuk sesuatu benda ni kan. Coba kita tengok gambar-gambar nanti yang akan saya tunjukkan. Gambar-gambar yang saya akan tunjukkan, desain-desain daripada emas barang kemas ini. Nanti kita tengok. Every time I look into your eyes, I see. Alright, dan kadar daripada kos upah ini sebenarnya dalam anggaran dalam 30 sehingga 300 macam itu. Tetapi semakin unik, semakin rumit, semakin mahal lah kos upahnya. Jadi sebenarnya mereka bentuk ini kan supaya dia kelihatan lebih cantik kan, dan lebih berkualiti. Sebenarnya ini semua adalah permintaan daripada pelanggan-pelanggan juga. Ada yang mau begini, ada yang mau begitu. Alright, jadi tips lagi daripada Swita, sebelum masuk kedai emas, tanya harga. Selain daripada tanya harga per gram, segram, perlu tahu juga berapa kos upah untuk emas tersebut. Kena tahu. Alright, jadi semoga info-info ini, sharing-sharing ini, jawapan-jawapan ini memberi manfaat kepada semua. Alright, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, like, subscribe dan tekan butang lonceng supaya bila Sita ada new info, akan ada ting, macam itu. Kamu tahulah yang ada info terkini. Sekian, kita jumpa lagi di next video Swita. Bye.